Assalamualaikum, saya Nurul Hidayah, nombor matrik 276675, mewakili kumpulan 3 Kota Baru, akan memulakan perbentangan dengan memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu saya sendiri Nurul Hidayah, Muhammad Firdaus, Muhammad Ashraf dan Engku Nur Azimah. Perbentangan kami bertajuk Wanita Bujang Mengambil Anak Angkat. Kami memilih untuk fokus pada tema wanita bujang mampu membina masa depan yang bahagia dengan mengambil anak angkat. Wanita bujang menjadi lebih tabah dan berdikari apabila mengambil anak angkat. Kehidupan wanita bujang menjadi lebih bahagia dan ceria dengan kehadiran anak angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf bin Muhammad Fazil, nombor matrik 276547. Saya menerangkan tentang hukum mengambil anak angkat dari segi hukum Islam. Dari sudut undang-undang setempat, Malaysia secara umumnya membenarkan pengambilan anak angkat. Ini seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Malaysia di bawah Akta Pendaftaran Pengangkaan 1950 dan Akta 253. Seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkat kamu itu sebagai anak-anak kandung kamu. Surah Al-Ahzab ayat 4. Sekiranya anak angkat tersebut berusia di bawah 2 tahun, adalah lebih utama untuk ibu angkat ini menyusukan anak tersebut mengikut syarat-syarat susuan. Secara automatik anak ini akan menjadi anak susuan bagi ibu bapa angkat tersebut. Ini bagi mengelakkan kesulitan berkenaan isu mahram semasa anak tersebut dewasa kelak, kerana susuan juga mensabitkan kemahraman sama seperti nasab. Jika seseorang gadis yang belum berkahwin mengambil anak angkat, lalu dia mengambil bantuan perubatan seperti terapi hormon mengalak susu untuk menyusukan anak angkat tersebut, maka turut sabit kemahraman melalui hal ini. Kesan kepada penyusuan. Oleh itu, apabila seorang wanita menyusukan seorang anak bertepatan dengan segala rukun dan syarat yang diletakkan, maka dari penyusuan tersebut memberi beberapa kesan dalam hukum nasab seperti berikut. Anak tersebut haram berkahwin dengan ibu susuan dan keturunannya seperti keturunan ibu sendiri. Semua perkara yang halal di kalangan keluarga kerana keturunannya, halal juga dilakukan kepada keluarga kerana susuan, seperti melihat perkara yang diharamkan kepada ajnabi, tinggal bersama dan musafir dengannya. Kesimpulan, secara asasnya harus bagi seorang wanita yang mempunyai susu, sama ada disebabkan oleh kehamilannya atau dengan pengambilan bantuan perubatan seperti terapi hormon pengalak susu, untuk menyusu seorang anak yang bukan anaknya sendiri. Perkara ini tidak terikat dengan keadaan penyusu yang sudah berkahwin atau belum, gadis atau tidak, muslim atau kafir, berakal waras atau gila. Pengambilan suntikan hormon atau ubat untuk mengalakkan susu. Assalamualaikum. Masa depan anak-anak yatim ke arah yang lebih baik. Umum mengetahui golongan anak-anak yatim yang kehilangan kedua ibu bapanya semakin meningkat, tambahan lagi pada musim pandemik COVID-19 ini. Golongan-golongan yang kurang bernasib baik ini haruslah diberi keutamaan dan hak-hak perlindungan yang sewajarnya. Oleh itu, kerajaan mewujudkan penempatan untuk penjagaan anak-anak yatim. Tujuan penempatan untuk anak-anak yatim ini adalah untuk melindungi anak-anak yatim daripada menjadi mangsa kepada individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Selain itu juga bagi mengelakkan anak-anak yatim ini terdedah ke arah perkara yang tidak baik seperti samun, penyalahgunaan dadah, maksiat dan sebagainya. Selain itu, kerajaan juga ada menyediakan program anak angkat. Kepada individu dan masyarakat yang ingin mengambil anak angkat, boleh menyertai program tersebut. Ini telah memberi peluang dan ruang kepada anak-anak yatim untuk merasai suasana dan kehidupan yang baru bersama keluarga angkat mereka. Apa yang dapat kita rumuskan, pusat penjagaan dan program pengambilan anak angkat adalah membela nasib anak-anak yatim ke arah lebih baik dengan sewajarnya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum, saya Engku Nur Hazimah binti Muhammad Fatilah Saimi, nombor kad matrik 267760. Di sini ingin menerangkan kesan kepada institusi kekeluargaan di mana anak angkat akan membesar tanpa ayah. Peranan ayah memegang peranan dalam institusi kekeluargaan. Hubungan ayah dengan anak merupakan faktor penentu biologi seseorang anak. Kebiasaannya, ayah secara semula jadi bersifat melindungi, menyokong dan bertanggungjawab dan mampu memberi impak yang besar kepada anak itu sendiri. Pengembangan anak tanpa ayah akan memberi kesan negatif yang berpanjangan kepada seorang anak apabila mereka dewasa kelak. Terutamanya apabila mereka menyedari betapa kurangnya peranan ayah dalam kehidupan mereka. Kebiasaannya, anak yang dibesarkan bersama seorang ayah akan selalu dinampingi, dipeluk, dimanja. Keadaan ini mempengaruhi biologi seorang anak supaya tidak mengalami depresi apabila mereka dewasa kelak. Namun bagi anak yang tidak mempunyai kasih sayang seorang ayah, cenderung mempunyai ketidakpercayaan kepada diri mereka sendiri. Anak tersebut merasa terhina dengan keadaan sekeliling kerana tidak dibesarkan seperti anak-anak lain yang mempunyai seorang ibu dan ayah di sisi mereka. Antara kesan atas perkembangan emosi anak angkat ataupun seseorang anak jika dibesarkan tanpa ayah adalah mereka sukar meluahkan perasaan dan emosi. Mereka lebih memilih untuk bersikap mendiamkan diri dari bergaul dengan orang sekeliling ataupun seusia dengan mereka. Kehidupan mereka yang berbeza dengan kehidupan orang lain menyebabkan mereka cenderung untuk mendiamkan diri dan malu untuk berkongsi masalah ataupun kehidupan dengan orang lain di sekeliling mereka. Seorang anak atau anak angkat yang tidak mempunyai kasih sayang seorang bapa juga akan cenderung dan mudah dipengaruhi oleh kesan sosial negatif seperti merokok, dadah, pouting sekolah, mencuri ataupun pergaulan bebas dan sebagainya. Mereka bebas melakukan apa saja dan merasakan tindakan mereka itu betul. Kebiasaannya apabila anak-anak itu dibesarkan dalam seorang ayah lebih bersikap tegas dalam mendidik. Apabila seorang ibu seorang ibu lebih mendidik dengan secara berlemah lembut. Jadi jika seseorang anak itu tiada ketegasan daripada seorang ayah, akan mudah dipengaruhi oleh perkara-perkara negatif dan terjebak dengan perkara-perkara yang negatif. Itu saja, terima kasih. Untuk tajuk ini, kami dapati terdapat pelbagai isu yang timbul, terutamanya dari segi perubatan. Dengan kemajuan teknologi pada hari ini, wanita bujang juga mampu untuk menyusukan bayi tanpa melalui fasa mengandung. Wanita bujang boleh memilih untuk berjumpa dengan doktor yang bertauliah bagi mendapatkan suntikan ataupun ubat-ubatan tertentu bagi menyusukan bayi. Tetapi terdapat juga kes di mana ibu angkat gagal untuk menyusukan bayi tersebut selepas berlaku komplikasi yang akhirnya mengakibatkan ibu angkat tersebut terpaksa dibedah selepas ubatan yang diambil gagal berfungsi dengan baik. Sebagai penutup, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu kami untuk menyiapkan tugasan ini. Terima kasih juga kepada Dr. Hanani binti Ismail, lecturer kami yang telah banyak memberi tunjuk ajar kepada kami untuk menyiapkan tugasan ini. Sekian, terima kasih.